terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih sebab sudi jemput saya untuk slot inspirasi by MJ malam ni. Harapnya sedikit sebanyak apa yang saya share malam ni boleh dijadikan sebagai rujukan kita lah untuk apa-apa pada masa hadapan bila disebut tentang IBS ni, kita boleh menggambarkanlah apa itu IBS ya. Kita boleh share sedikit slide kan? Saya sharekan slide sikit ya. Boleh. Okey, boleh nampak ya? Okey, sebut tentang IBS. IBS sendiri tu ada maksudnya yang tersendirilah. Tapi kalau kita sebut mengenai IBS, orang selalu cakap construction IBS. Apa sebenarnya IBS? Macam Cik Pengerusi tadi cakap kan. Kalau saya tunjukkan gambar bangunan ni, orang akan berpendapat macam mungkin bangunan ni dibina secara biasalah, konvensional, kita bina menggunakan batu bata, konkrit dan sebagainya. Tapi sebenarnya dengan sistem IBS, kita boleh mendapatkan bentuk sesebuah bangunan tu secara unlimited. Maksudnya shape sesebuah bangunan tu kita boleh create. Dia tak limited kepada bentuk rumah mesti bumbungnya 3 segi, rumahnya mesti 4 segi. Dengan sistem IBS ni kita boleh mendapatkan pelbagai rupa bentuk bangunan lah. Dan IBS tu sendiri sebenarnya adalah integrated building system. Dia menggabungkan beberapa struktur yang dipasang siap. Struktur ni disediakan di kilang, ada yang disediakan di pusat-pusat khas dan dibawa ke kilang. Secara asasnya bila sebut IBS ni kita dah kena tangkap dalam kita punya pemikiran, dia adalah gabungan kepada elemen-elemen yang dah ready dan hanya dibawa ke site untuk pemasangan. Okey, ini saya buatkan sedikit comparison lah macam mana nak kata perbezaan tu tidak, tapi lebih kepada macam mana sistem konvensional dan sistem IBS tu berfungsi. Kalau kita sebut mengenai sistem konvensional ni, of course kita semua dah tahu kalau untuk konvensional pembinaan biasanya barang-barang raw material tu dia dibawa ke tapak lah. Kita order batu, kita order simen, kita order kayu dan kita gunakan bahan-bahan mentah ni untuk fabricate, untuk kita binakan elemen. Kita gunakan bahan mentah tu untuk kita buatkan dinding, kita gunakan bahan mentah tu untuk kita buatkan tapak bangunan, kita guna bahan mentah tersebut untuk kita buat bumbung di tapak. Kalau dalam sistem IBS, bahan-bahan binaan yang sama, raw material yang sama, kita dah siapkan dulu dekat tempat lain. Contohnya kilang dah fabricate kan dah dinding. Kita hanya bawa dinding yang dah ada, pasang siap dekat tapak binaan. IBS tu sebenarnya Industrial Building System ataupun ada juga orang sebut Integrated Building System. Sistem industri berintegrasi yang mana kita combinekan elemen-elemen yang dah ada di kilang tu, kita dah buat siap-siap di kilang dan kita bawa ke tapak bina kita. Macam ni dia tunjuk contoh, kita dah binakan siap-siap dinding rumah, lepas tu kita transported, kita bawa ke kilang dan hanya dipasang siap, kita bawa ke site dan hanya dipasang siap di site, assemble on site orang kata. Dia lebih kurang kepada konsep Lego lah. Kalau saya boleh terangkan dekat sini, bila kita sebut Lego tu, kita ada basic komponen, kita ada pelbagai bentuk Lego. Ada yang 4 segi tepat, ada yang 4 segi shape yang square tu, ada nipis, ada tebal. Jadi dia adalah modular. Kita gabungkan modular komponen ni untuk membentuk satu struktur yang mempunyai pelbagai konsep, pelbagai bentuk. IBS ni lebih kurang macam tu lah.
Cumanya IBS ni bila kita sebut ada beberapa jenis IBS. Nanti kita akan pergi satu persatu lah. Bila kita sebut IBS, kita tak boleh sangkakan IBS tu ada satu jenis je. Tidak, IBS ada beberapa jenis. Ini lagi sekali saya nak buat pemahaman lah. Kalau conventional method macam saya cakap tadi, daripada bahan-bahan mentah kita bawa ke site, kita bina di site. Tapi kalau IBS, bahan binaan, kita createkan komponen, kita bawa komponen yang dah siap, bawa ke tapak, kita gabungkan komponen-komponen tu. Boleh faham ya? Okey, bila sebut mengenai IBS ni, orang selalu tanya apa kelebihan IBS. Saya boleh katakan secara kasarnya IBS ni satu sistem yang kemas lah. Bila kita sebut mengenai integrated building system ni atau industrial building system ni, kita boleh control the neatness, kita boleh control kekemasan di tapak bina kita. Dari segi construction time tu, macam yang saya sebut awal tadi, kita boleh kurangkan timeline untuk projek kita sebab kita dah tak perlu dah nak orang kata dalam masa yang sama di site, dekat situ kita nak cast tiang, dekat situ kita nak buat structure. Kita dah boleh reduce timing dekat situ sebab elemen-elemen separate elemen ni kita ambil daripada kilang, kita bawa ke tapak dan kita combine kan, kita pasang siap dekat situ. Kalau dari segi cost saving ni, cost saving ni lebih kepada dia berkait dengan construction time tadilah. Bila kita boleh kurangkan waktu pembinaan, dekat situ kita boleh capture juga cost saving. Kita jimat masa, kita jimat duit. Basically macam itulah secara kasarnya. Dalam apa-apa bisnes pun, dalam apa-apa perniagaan, cepat siap, banyak untung. Itu secara kasarnya lah. Kalau dari segi reduction of labor ni, bila kita menggunakan IBS dalam sistem binaan sesebuah projek, kurangnya keperluan kepada bilangan pekerja. Sebab kita hanya perlukan skill worker sahaja untuk sistem pemasangan. Tiang tadi dah siap, roof trusses tadi dah siap. So kita hanya perlukan skill worker untuk memasang elemen-elemen tadi tu di tapak bina. Kalau yang keempat ni pula antara advantage dia yang saya cakap tadi lah. Yang ni memang saya sebagai kontraktor sendiri pun experience. Site kita akan lebih kemas, akan lebih tersusun berbanding dengan konvensional lah. Maksudnya bila konvensional tu boleh juga dalam keadaan tersusun tapi perlukan lebih pengawalan, perlukan lebih pengawasan untuk menjadikan tapak bina kita tu lebih kemas. Begitu juga kalau environmental friendly ni dia cumanya dari segi green lah. Ada beberapa elemen IBS ni dia diperbuat daripada material-material yang dihasilkan secara green. Dia ada pembakaran, macam contohnya apa yang saya akan share sekejap lagi. Kita menggunakan interlocking brick. Interlocking brick ni tidak menggunakan sistem pembakaran untuk menghasilkan batu-batu tersebut. And flexibility in design ni macam saya kata tadi lah, kita lebih terbuka untuk membentuk pelbagai jenis bentuk sebuah bangunan tu. Tapi saya juga tak nafikan ada juga beberapa disadvantage, orang kata kekurangan untuk IBS ni. Secara amnya yang paling major sekali untuk kami pada masa kini antaranya adalah supply chain dan skill workers lah. Sebab sistem IBS ni dia memerlukan pekerja-pekerja yang berkemahiran tinggi. Kalau yang belum ada kemahiran, kita kena hantar pergi khusus. Sebab sistem pemasangan dia tu memerlukan step by step. Dia tak macam konvensional. Konvensional kita boleh teruskan sistem sedia ada tu. Kalau IBS ni setiap elemen tu dia ada cara pemasangan dia sendiri. Kalau orang kata supply chain pula,
Macam kami sendiri yang menggunakan interlocking bricks ni tak banyak supplier yang ada. Jadi antara disadvantage-nya itulah yang kami sendiri pun tengah mencari sumber-sumber tertentu macam mana nak atasi perkara ni lah. Kalau disebutkan IBS ni, adakah dia perkara baru? Tidak sebenarnya ya, tuan-tuan puan-puan, sebab IBS ni sebenarnya telah dikenalkan dekat Malaysia sendiri pada tahun 1966. Di mana masa tu flat berkeliling kalau kita semua tahu, tapi sekarang ni dah tak ada lah, dirobohkan. Ini antara sistem IBS yang pertama dibina di Malaysia. Dia menggunakan IBS formwork, dibawa ke tapak dan diassemble bentuk-bentuk dinding tu macam saya tunjuk sebentar tadi. Ini antara contoh-contoh binaan sekarang lah. Sekarang ni Malaysia pun memang dah orang kata meluas penggunaan IBS dalam bangunan-bangunan yang ada. Poin Tan. Ya saya. Slide tak gerak, slide. Slide tak gerak ya? Sekarang dekat muka surat mana ya? Satu. Surat 1. Masih di muka surat 1 ya? Tapi nasib baik penerangan daripada Puan Intan tu sangat jelas. Jadi saya boleh fahamkan benda tu. Okey, tak apa. Sekejap saya cuba lagi sekali share. Okey, nampak tak kalau sekarang ni KLIA? Sekejap tengah loading. Okey, nampak. Nampak ya? Yang ni saya cuma tunjukkan contoh sajalah, contoh-contoh yang contoh-contoh sistem IBS yang ada dekat Malaysia ni. Kalau yang ni kita panggil steel frame system. Kalau yang tadi formwork. Kalau yang ni glass and frame system. Banyaklah contoh-contoh dia. So kita pergi one by one. Kalau secara asasnya saya terus tunjuk kepada ni lah. IBS main component ni. Bila saya kata sistem IBS ni, integrated building system, kita akan gabungkan elemen-elemen sesebuah bangunan tu. Roof trusses kita bawa ke tapak, kolom kita bawa ke tapak. Tangga ni dah siap bina macam ni, kita datang tapak, kita terus pasang. Boleh nampak ya slide ni yang saya tengah tunjuk sekarang ni? Alhamdulillah boleh. Okey. So kalau dalam konvensional, tangga ni kita kena bina di tapak tu. Jadi kita dah orang kata time frame kita tu kita dah allocatekan untuk buat tangga saja. Tapi kalau dalam sistem IBS, tangga ni kita dah order dekat kilang, okey, buat tangga dekat tempat lain. Dekat tapak kita boleh jalankan struktur lain. Once tangga sampai, struktur lain tadi siap, combine, dekat situ di mana yang saya cakap tadi boleh menjurus kepada penjimatan masa itulah. Okey, sekarang ni yang sebab yang saya terangkan tadi tu secara kasarnya mengenai industrial building system ni atau integrated building system. Biasanya macam saya lupa nak kenalkan diri ya. Kita adalah kontraktor IBS. Tapi orang selalu salah sangka. Bila kita kenalkan kita ni kontraktor IBS, orang akan cakap, oh yang pasang dinding siap tu oh yang buat in situ tu. Betul, IBS memang perkara-perkara tersebut, tapi IBS ni, bila sebut IBS, dia ada dekat Malaysia ni lah ya terutamanya, dia ada dua perkara ni. Satu industrial building system, sistem pembinaan integrated tadi tu yang kata kita buat elemen-elemen dekat kilang dan kita pasang siap. Satu lagi adalah interlocking brick system. Yang ni sistem pembinaan menggunakan bata interlock. Interlocking brick system ni material tu sendiri IBS. Kalau industrial building system, komponen-komponen yang ada dalam bangunan tersebut. Boleh faham ya? Okey, yang saya cakap tadi tu di dalam CIDB sendirilah. Daripada CIDB kita ada 5 kumpulan IBS. Precast concrete, formwork, steel framing, timber framing, block work. Block work ni yang biasanya orang panggil batu ringan tu kan. Ini dia punya sistem IBS dia. Dan interlocking brick system ni adalah satu sistem hybrid. Masih under sistem hybrid atau inovatif sistem lah. Belum diisytiharkan sebagai industrial building system, tapi dia orang kata
dia punya karakter, dia punya dari segi pembinaan dia menjurus kepada block work system. Beza dia cuma block work ni batu blok, IBS adalah batu bata interlock. Bila kita sebut kenapa dia ni industrial building system, sebab material tu sendiri. Material, cara pemasangan material tu sendiri dia smart lock. Nanti kita tunjuk dia punya bentuk dia. Okey, apa itu IBS? IBS dekat sini merujuk kepada interlocking bridge system lah. Sebab saya macam syarikat kami ni merupakan kontraktor IBS interlocking bridge system. Jadi saya pilih pengkhususan kepada interlocking bridge ni lah. Kalau yang sistem-sistem IBS yang lain tu kita ada buat, cumanya pengkhususan kita lebih kepada interlocking bridge system. Boleh nampak slide ni ya? Alhamdulillah boleh. Okey, dia merupakan macam saya cakap tadi, batu-bata interlocking bridge ni salah satu daripada kategori IBS sebab dia adalah satu produk, satu material dihasilkan secara green. Dia tidak melalui proses pembakaran, dia hanya melalui proses kompres daripada mesin kilang lah. Kita combinekan macam biasa, tanah liat, pasir, simen semua tu tetap ada, tapi kita hasilkan melalui compress machine daripada kilang. Dia orang kata apa, kemampatan dia tu secara semula jadi. Dari situ yang dia dikategorikan sebagai green material tu. Bentuk dia adalah ini. Rasanya tuan-tuan dan puan-puan ada pernah nampak kot, cumanya mungkin masa tu ingat ini batu merah biasa ke. Tapi kalau nampak ada bentuk batu macam ni, ada lubang dekat tengah macam ni, ada lock dekat tepi dia, ini interlocking. Okey. Nampak macam sama tapi rupanya dia beza. Berbeza. Dia kalau yang batu-batu biasa tu dia tak ada lah sistem lock ni. Yang ni dia ada groove entang dia. Bila pemasangan dia akan orang kata connectkan groove entang tu dekat sini. Dekat sini kita masukkan rod-rod besi tu. Jadi sebab tu tadi saya kata dia ni kategori IBS juga sebab dia memenuhi kriteria yang tapak kita tu akan jadi clean. Tapak pembinaan kita tu akan lebih neat dia tu lebih terjagalah. Kita tak akan nampak simen-simen meleleh ni, tak ada, sebab kita akan tuang dalam lubang-lubang ni. Ada lubang dia, fungsi dia tu untuk laluan pipe, untuk wiring, untuk besi, untuk simen. So basically kita ada beberapa bentuk batu IBS ni. Cumanya yang kami biasa gunakan adalah daripada supplier dalam Malaysia lah. Supplier daripada Selangor. So bentuk dia macam ni. Ada juga di Kelantan, kalau nampak batu IBS ni lubang dia besar sikit. Itu design daripada Thailand. Tapi konsep dia sama. Konsep dia interlocking bridge. Kelebihan interlocking bridge system ni pun dia memenuhi kriteria kepada industrial building system tadi. Dia mudah dipasang sebab dia ada sistem pemasangan dia. Bila kita dah ada tongue and groove features yang saya tunjuk tadi tu, dia lebih orang kata apa orang kata, bila pemasangan dia tu dia flat, dia dapat connectkan dengan lebih tersusun. Jadi sebab of course bila kita ada tongue and groove tu, dia akan ikat dekat tongue and groove tu. Selagi dia tak bertemu tongue and groove tu, batu tu takkan terletak cantik. Once dia dah bertemu tongue and groove, dia akan jadi terletak cantik lah. So surface dia tu kita boleh control. Kalau dari segi penjimatan pula, yang ni yang saya cakapkan tadi. Biasa orang akan tanya kita, mana lagi murah? Batu IBS ke batu-batu biasa? Yang tu terus terang saya cakapkan, saya tak boleh buat comparison apple to apple macam tu lah. Kita tak boleh comparekan harga sebiji batu biasa dengan batu IBS ni. Sebab of course batu IBS ni dia lebih mahal berbanding dengan batu merah biasa tu. Cumanya kita kata penjimatan tu dari segi overall. Dari segi pembinaan kita boleh jimat masa.
kita pasang lagi cepat daripada batu konvensional, batu biasa. So kita akan jimat masa dekat situ, jimatlah pembayaran kepada upah pekerja. Dia secara orang kata konseptual tu, penjimatan tu boleh dilakukan. Sama juga macam bahan mentah yang digunakan. Kalau dalam konvensional punya projek binaan, kita akan melibatkan lebih banyak penggunaan bahan mentah. Macam contoh kalau plastering kita akan gunakan simen lah lebih banyak. Kalau untuk interlocking brick ni dia depends kepada klien, pada tuan rumah. Mungkin ada tuan rumah dia memang nak plaster, tapi kalau plaster apa guna orang kata tak ada point lah kita nak guna interlocking brick ni, sayang lah sebab kita nak tunjuk features dia. Jadi kebiasaannya pengguna yang pilih untuk guna interlocking brick ni dia nak nampakkan features interlocking brick tu. Jadi kita dah tak perlu plaster dah. Kita cuma buat treatment, kita buat treatment je supaya batu tu tak berhabuk. Kita sapukan leka ke cat yang menyamai batu ke itu terpulanglah kepada kemasan akhir yang klien akan pilih. Cumanya yang kita boleh cakap dekat sini dari segi penjimatan bahan mentah tu IBS kurang menggunakan bahan-bahan mentah macam simen ni. Sama juga dengan kayu dan sebagainya, sebab bila ada sistem interlocking brick ni, tiang dia pun kita cast menggunakan batu tu sendiri jadi tiang. Jadi kita dah jimat dah, kita dah tak payah nak beli formwork, papan-papan, kayu-kayu kokcai ni nak bina tiang dia. Tapi kalau dalam IBS system ni, macam interlocking brick system ni, dekat sini kita boleh integrate. Contohnya saya boleh pilih sama ada saya nak buat tiang menggunakan batu IBS ataupun saya nak pergi beli terus tiang yang dah siap. Konsep yang pertama tadi tu, tiang yang dah siap dekat kilang, saya datang saya terus pasang. Sebab saya boleh integratekan batu interlocking brick ni dengan tiang pasang siap. Kalau konvensional tak boleh, kita kena buat formwork dia, tetap kena ada spend untuk bahan-bahan mentah buat formwork ni lah. Dan yang seterusnya, yang ni secara overall lah. Overall ni, ini case study yang dibuat oleh saya tak ingat oleh siapa, tapi rujukan untuk CIDB, di mana secara overallnya siapnya sesebuah projek tu kita boleh dapatkan penjimatan lebih kurang 20% lah berbanding dengan konvensional. Boleh nampak tak slide yang sekarang ni? Boleh Boleh. Okey, yang ni secara kasarnya lah. Kalau dekat sini sebab saya cuma sharekan macam mana penjimatan yang secara kasar tu boleh diperolehi tu. Bila kita tengok dekat sini menggunakan sistem IBS, kita jimat dekat wall tadi tu. Kalau dekat interlocking brick, kita dah tak perlukan guna yang macam span untuk simen ke plastering ke skim ke, kita dah boleh biar dah dekat situ, dah tak perlukan cost dekat situ. Dan yang lain-lain pun sama. Kalau wall finish pun dekat bahagian konvensional, luar dalam kita kena buat span untuk buat plastering. Kalau finishes ni mungkin dalam kita ada warna pilih untuk plaster, ada yang pilih untuk expose, jadi jimat lah. Tapi basically siapa yang gunakan pembinaan menggunakan interlocking brick system ni biasanya memang dia nak nampakkan features batu tu dekat luar. Kita dah tak perlu nak plaster, tak perlu nak skim, kita cuma spend untuk cat saja. Basically macam ni lah secara kasarnya. Yang ni cuma rujukan untuk mendapatkan kefahaman macam mana sistem IBS ni membantu dalam cost saving tu lah. Secara detailnya biasanya bergantung kepada kontrak sesebuah rumah tu. Kalau yang ni pula macam saya cakap tadi lah, lebih kepada shape batu tu. Bila kita programkan compression batu tu menggunakan mesin, insyaAllah kita boleh kontrol dari segi bentuk batu tu sendiri.
kita dapatkan bentuk yang sekata. Jadi orang kata karakter IBS tu sendiri pun insya-Allah akan menjadi salah satu sebab kenapa owner-owner rumah ni nak pilih nak buat rumah menggunakan batu IBS ni. Yang ni soil composition macam saya cakap tadi lah, yang teknologi hijau tu dia melalui proses pembentukan dan pengeringan secara semula jadi. Batu ni tak dibakar, macam batu merah kita ada proses pembakaran. Batu ni once dia dah compress, dia dah hasilkan melalui acuan yang tadi ni, yang ni, dan dibiarkan mengering secara semula jadi. Proses pengeringan tu adalah beberapa kali kita akan siram batu bagi basah, bagi dia compact, and then dia kering secara natural proses. Lagi satu, salah satu faedah lah yang saya biasanya terangkan pada klien-klien, sistem IBS ni dia mengamalkan konsep load bearing wall, di mana kalau ikut orang cakap macam mana rumah IBS ni kuat ke sebab dia tak ada tiang dekat tengah, saya boleh cakap dia lebih stable, dia lebih kuat sebab dia adalah load bearing wall. Dinding rumah kita tu sendiri adalah alas beban. Kita tak bergantung kepada tiang sebatang-sebatang. Keseluruhan rumah tu adalah alas beban. Maksudnya struktur dia tu lebih kukuh. Dia macam konsep Lego, dia bergantung antara satu sama lain. Jadi dekat situ dia lebih kukuh lah. Okey, yang ni jenis-jenis batu interlocking. Biasanya kita cuma gunakan batu dinding dengan batu rasuk ni. Tapi kalau ada tuan rumah yang request untuk ada profil macam dekat tingkap dia nak ada batu besar sikit, okey, kita akan gabungkan dengan batu tiang ni. Dekat tepi dia tak nak nampak edging ni, kita akan guna batu L yang terus sharp macam ni. Benda-benda jenis-jenis batu ni biasanya terlibat kepada kemasan akhir lah. Kontrak kita tu kita akan tengok balik kalau tuan rumah prefer macam mana. Kalau murah sikit kita akan kurangkan sikit pemilihan batu. Kalau lebih sikit kita akan limitedkan pemilihan batu. Package binaan tu kita ada. Itu bergantung kepada tuan rumah. Ini contoh binaan lah. Macam saya cakap tadi, ada setengah tuan rumah minta profil, okey kita binakan menggunakan batu dagu. Mungkin ada yang nak kurangkan kos, straight je lah, flat je lah profil dia. So ini last page dah. Okey. Ini sedikit sebanyak yang saya boleh terangkan mengenai produk interlocking brick yang kita guna dalam construction kita lah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tengok lebih lanjut, kita ada page Facebook Puncak Rahmat Global Sendian Berhad. Saya sharekan dia punya title je, boleh search. Okey. Boleh refer dekat situ ya. Okey, itu saja daripada saya. Okey, Masya Allah Cik Puan. Saya sangat orang kata teruja dengan penyampaian daripada Cik Puan ni. Sebab apa? Selalunya kita ni lebih nampak macam pihak ni lelaki yang lebih mendahului bahagian binaan ni. Kali ni kita ada Puan Intan. Ada girl power pula ya. Sebab dia satu macam kebetulan macam saya ada kenalan jugalah yang dia macam bahagian binaan. Dia macam timbalan Presiden Wanita Industri Binaan Malaysia. Jadi kalau saya ngeteh dengan dia, nanti saya boleh lah sikit-sikit masuk poin-poin yang paling saya sampaikan ni. IBS cerita-cerita, ada poin untuk cerita. Betul. Okey. Lepas tu Cik Puan nak tanya, macam tempat ni dekat ni Sarjana Pagoh, Pancur. Betul. Office kita dekat Bandar Universiti Pagoh. Kalau pernah dengar Rahmat Cafe, office kita atas Rahmat Cafe. Rahmat Cafe. Okey, lepas tu kan Cik Puan, saya nak tanyalah apa beza batu daripada Malaysia dengan Thailand? Kalau secara bentuk lah, fizikal macam saya cakap tadi, kalau batu yang productionnya dekat supplier kita yang dekat Selangor tu, dia lubang tengah dia tu dia kecil sikit.
Kalau dari Thailand saiz dia besar. Okey. Dari segi saiz lah, dari segi saiz saja beza dia. Oh, bezanya dekat Pemasannya saiz. sama. Okay, faham. Sebab biasanya kita macam tengoklah kalau bahagian pertanian Thailand lebih macam mendahului ke apa ke kan. Jadi kita pun nak bertanya-tanya apa pula kalau bahagian binaan ni, adakah Thailand lagi power ke apa ke, tu yang nak tahu tu. Kalau saya bercakap mengenai interlocking brick sistem ni je lah ya. Kalau boleh dikatakan memang Thailand memang mendahului lah. Sebab dekat sana dah meluas dah pun binaan rumah menggunakan interlocking bricks ni. Malaysia kita start di Jitra yang start orang kata pada pioneer kepada batu interlocking brick ni. Tapi sekarang ni kalau secara meluas dekat Kelantan boleh dikatakan agak advance jugalah menggunakan batu interlocking brick ni. Kedah ialah sebab dia pioneer. Selangor sekarang ni mula bergerak, mula advance. Johor saya nampaklah ada beberapa tempat juga yang dah start menggunakan batu interlocking brick ni. Okey, faham. Lepas tu kan Cik Puan nak tanya, macam mana penerimaan ataupun sokongan kerajaan Malaysia tentang pembinaan IBS ni? Maksudnya dia ada bagi peruntukan ke, ataupun geran-geran ke apa ke, macam tu, mana tahu ada Itulah, saya pun sebenarnya ada juga refer kepada beberapa badan agensi kerajaan ni. Contohnya macam SPNB lah, Perumahan Berhad Malaysia. Perumahan Nasional Berhad ni kan. Nak katakan bantuan tu tak ada sebab sekarang ni pengenalan kepada sistem ni sendiri pun masih kurang. Bila kita nak masukkan sistem ni kepada agensi-agensi kerajaan dalam binaan agensi kerajaan, dia ada beberapa experimental punya slot lah orang kata. Dia orang nak kena bawa masuk meeting, nak kena dapatkan beberapa persetujuan daripada pihak atasan. Saya bagi ni experience melalui SPMB lah. Sebab kita tak boleh nak menggunakan batu IBS lagi untuk projek-projek SPMB ni. Macam yang saya cakap kalau CIDB tadi tu dia masih under hybrid. Dia belum termasuk dalam golongan 5 tu. Tapi kalau kepada projek-projek macam sekolah atau projek-projek dewan, kita boleh usulkan. Sebab dia tak melibatkan orang kata agensi kerajaan sangat kan. Ya? Macam surau pun boleh lah, kutip-kutip dana buat surau. Boleh sebab kalau surau macam misal kata kalau daripada JAKIM dia ada segregation, dia akan ada bawah-bawah dia tu kan, AJK dia. Jadi bila kita through AJK tu bolehlah kita proposekan penggunaan batu ni dalam binaan. Tak ada masalah. Okay. Lepas tu saya nak bagi laluan dekat kawan-kawan yang lain ni. Ada tak nak tanya apa-apa dekat Cik Puan Intan? Mana tahu ada yang nak tanya. Mana tahu ada yang nak buat rumah. Macam saya dia tanya tadi kan. Cik Zakaria, Cik Azri, Tuan Nafi. Kalau rasa malu nak tanya dalam ni, boleh datang ke pejabat kita dekat Bandar Universiti Paguh. Kita open waktu bekerja lah, Ahad ke Khamis. Kalau nak datang hari cuti pun boleh sebab ada galeri lah, bukan galeri, kita ada batu tu sendiri dekat office. Jadi kita boleh tengok macam mana bentuk tu sebenarnya. Menarik. Ada soalan ni saya nampak, antara rumah kabin dengan IBS mana baik dari segi security? Rumah kabin tu maksudnya kontena tu lah kan. Saya rasa kontena tu lah, kontena zinc tu kan. Zinc tu kalau agak panas sikit lah. Boleh buat treatment, boleh buat insulation, boleh buat macam-macam lah kategori sebenarnya. Dia macam bila kita gunakan sesuatu produk tu, kalau ada kekurangan, kita boleh ada kaedah-kaedah tertentu. Yang penting ongkosnya saja. Betul. Yang penting ongkosnya saja. Mana lebih baik? Mana Puan?
rumah cabin dengan IBS. Saya dah hilang dah soalan tadi. Apa dia tadi? Antara rumah. Dan IBS mana segi security. Security kalau tanya saya tu macam saya cakap tadilah, perbandingan apple to apple antara produk IBS dengan produk konvensional ni tak boleh nak dibuat secara terus, nanti orang marah. Kalau tanya kita ni, of course lah kita akan promote kita punya produk. Kan? Sebab dia masih dalam kategori wall, dia masih orang kata strength dia tu masih ada di situ. Kalau tanya saya macam itulah jawapan saya. Terima kasih.